Apakah hubungan antara suhu permukaan planet dengan jarak dari matahari? Jom kita cari jawapannya. Selamat sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Michelle. Kali ini Cikgu nak kongsikan tajuk planet-planet dalam sistem suria, sains tingkatan 2. Perbincangan kali ini kita akan banding bezakan antara planet-planet di sistem suria dengan bumi. So, pada hujung perbincangan kita akan bincangkan juga soalan formatif dari buku teks. Ini adalah planet-planet di sistem suria. Planet-planet ini ada yang besar yang dikenali sebagai planet, iaitu ada 8 planet. Kemudian ada pula planet yang lagi kecil, kita panggil sebagai planet kecil. Planet kecil saiz sangat kecil dan hampir tidak kelihatan. Sekiranya kita nak tengok jarak setiap planet dengan matahari, ikut skala kamu akan dapati susunan dia lebih kurang macam ni. AU ini adalah astronomi unit, iaitu satu astronomi unit adalah sama dengan jarak dari bumi ke matahari. Sekiranya kita betul-betul ikut skala, kemungkinan planet tidak kelihatan. Oleh itu, gambar raja ini telah perbesarkan saiz setiap planet kepada 1000 kali. Planet pertama yang diperkenalkan adalah planet Utarid. Planet ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Ukuran Utarid adalah 40% lebih kecil daripada bumi, yang merupakan planet yang terkecil di dalam sistem suria. Permukaan Utarid adalah lebih kurang sama dengan permukaan bulan, dengan kawah-kawah asteroid dan tebing yang berpuluh-puluh kilometer tingginya. Disebabkan ketiadaan atmosfera, cahaya tidak dapat diserapkan. Akibatnya, langit kelihatan gelap seperti di angkasa lepas. Tetapi, jaraknya sangat dekat dengan matahari kan? So, kamu akan nampak matahari sangat besar di atas langit. Planet yang kedua adalah planet Zuhrah. Planet ini adalah planet kedua terdekat dengan matahari. Planet ini juga dikenali sebagai planet rumah hijau kerana kandungan karbon dioksida yang tinggi di dalam atmosferanya. Kalau bandingkan dengan bumi yang mempunyai 0.3% karbon dioksida, suhu purata di bumi adalah lebih kurang 14 darjah Celsius. Tapi planet Zuhrah ini mengandungi 96% karbon dioksida. Jadi suhu puratanya adalah sangat tinggi. Boleh mencapai 460 darjah Celsius nih. Kalau bandingkan dengan takat didih air yang 100 darjah Celsius, kita tak sampai planet ni semua dah didih dah kan? Okey, planet Zuhrah ini merupakan planet yang paling panas di sistem suria. Sebab karbon dioksida akan memerangkap semua haba. Sistem Zuhrah ini juga agak unik sebab arah putaran dia adalah dari timur ke barat. Dalam banding dengan bumi dengan planet-planet lain, planet-planet lain akan berputar dari barat ke timur. Kamu perhatikan gerakan dia? Special sikit ya. Okay. Kemudian disebabkan oleh arah putaran dia di orbit, matahari akan terbit dari barat. Planet ketiga adalah planet bumi. Planet ini adalah planet ketiga dari matahari. Planet ini merupakan satu-satunya tempat di alam semesta yang dihuni makhluk hidup. Bumi pula mempunyai lapisan udara yang dikenali sebagai atmosfera. Atmosfera ini melindungi permukaan bumi daripada angin suria, sinaran ultraungu yang berbahaya dan radiasi dari angkasa lepas.
Lebih 40% kawasan bumi ditutupi oleh air dan 29% terdiri daripada daratan. Planet ini merupakan planet merah, kita panggil dia sebagai planet Marikh. Planet ini adalah planet keempat dari matahari. Warna dia merah, kita panggil dia sebagai planet merah lah kan. Planet ini mempunyai 2 bulan, yaitu Phobos dan Damon. Phobos berada di dalam, Damon berada di luar. Marikh hanya mempunyai keluasan 25% permukaan bumi dan 10% jisim bumi. Dah kecil sahaja kan? Kawasan yang cerah pada planet Marikh ditutupi oleh debu dan pasir kemerahan. Manakala kawasan kutubnya mengandungi air beku dan karbon dioksida. Ada di sini dan sini. Planet kelima adalah planet Mustari. Planet ini adalah planet kelima dari matahari, saiz dia paling besar. Dan merupakan planet yang terbesar daripada 8 planet dalam sistem Suria. Jisimnya hampir 320 kali ganda daripada jisim bumi. Kalau nak balancekan neraca ini, kita perlu letakkan 320 bumi baru kita boleh seimbangkan neraca ini. Kemudian jisim planet Mustari juga 2 kali ganda daripada jumlah jisim semua planet dalam sistem Suria. Mustari ini dikatakan sebagai pelindung kepada bumi, iaitu mampu memesongkan objek-objek besar daripada melanggar bumi dengan daya gravitinya yang sangat kuat. Tahu tak anda, daya graviti planet Mustari adalah yang paling besar di sistem Suria. Planet keenam adalah planet Zuhal. Planet ini merupakan planet keenam dari matahari dan planet kedua besar dalam sistem Suria. Zuhal dikelaskan sebagai planet gergasi bergas sebab permukaan dia ditutupi oleh gas. Ia mempunyai 62 bulan. Sebulan yang paling banyak dari perangkap. Dalam planet Zuhal, bulannya yang paling besar dikenali sebagai Titan. Planet Zuhal mempunyai sistem bergelang atau tercincin yang terdiri daripada ais dengan sejumlah kecil serpihan batuan dan debu. Planet ketujuh merupakan planet Uranus. Planet ini merupakan planet ketujuh dari matahari. Jauhnya. Unsur pertama di bahagian Uranus ialah air dan batu. Planet ini mempunyai sistem tercincin, tapi sistem tercincinnya adalah nipis dan gelap. Uranus mempunyai 27 satelit semula jadi ataupun yang dikenali sebagai bulan. Planet Uranus ini agak unik jugalah sebab paksi putarannya condong ke sisi, hampir selari dengan orbitnya yang mengelilingi matahari. Dan bandingkan dengan bumi, dia adalah berbeza kan. Okey, tengok macam manalah dia pusing. Kan dia pusing mengikut condong ke sisi. Planet Uranus mengambil masa 84 tahun, iaitu waktu di bumi lah untuk mengelilingi matahari. Maksudnya 1 tahun dia adalah 84 tahun waktu di bumi. Planet terakhir adalah planet Neptune. Planet Neptune ini adalah planet ke-8 dari matahari. Disebabkan oleh jaraknya jauh dari matahari, Neptune adalah gelap dan sejuk. Di mana suhu puratanya adalah hampir negatif 280
218 derajat Celcius. Kalau banding dengan ais, takat beku ais adalah 0 derajat Celcius. Kita tak sampai sana, kita sudah beku. Oke, kalau kamu tengok pada langit pada planet Neptune, kamu dapati matahari adalah sangat kecil. So, planet Neptune juga dikelaskan sebagai planet gergasi bergas sebab dia ditutupi oleh lapisan gas yang tebal. Planet Neptune mengambil masa hampir 165 tahun waktu di bumi untuk mengelilingi matahari. Tahu tak Anda, planet Proton, yaitu planet kedua, tidak lagi dikenali sebagai sebuah planet dalam sistem Suria. Sebaliknya, kita panggil dia sebagai planet kedua mulai tahun 2006. Oke, so sekarang kita bincang pula latihan-latihan formatif dari buku teks. Kamu boleh rujuklah buku teks 264. So, soalannya, planet manakah yang paling dekat dengan matahari? Ya, Cikgu tahu kamu tahu jawapan, yaitu Utarid kan? Oke, soalan ketiga, apakah hubungan antara suhu permukaan planet dengan jarak dari matahari? Oke, lazimnya semakin jauh jarak antara planet dengan matahari, semakin rendah suhu permukaan. Semakin dekat jarak planet dengan matahari, semakin tinggi suhu permukaannya. So, itu sahaja perkongsian hari ini. Terima kasih. Bye-bye.